Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad, al-fatih lima ughliq wal khatimu lima sabaq, nasiril haqq bil haqq والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ويفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini kita dapat meneruskan pengajian dengan mempelajari kitab Fathul Mu'in binaqdi kitabil arba'in, karangan seorang ulama besar, iaitu Al-Allamah Sayyid Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari rahimahullah. Dan kitab ini seperti yang telah kita jelaskan pada pengajian yang lepas, kitab ini merupakan satu kitab yang mengupas tentang hadis-hadis mutasyabihat, hadis-hadis Nabi SAW yang mutasyabihat, dengan erti kata lain, hadis-hadis yang mempunyai makna yang samar-samar, yang tidak jelas. Ya, di sana ramai ulama mengarang kitab tentang hadis-hadis mutasyabihat ini. Di antaranya Al-Imam Al-Hafiz Ibnul Jauzi rahimahullah, yang mengarang satu kitab, tajuk dia adalah Daf'u Syubahit Tashbih bi Akufit Tanzih. Ya, ini karangan Imam Ibnul Jauzi. Kemudian ini karangan yang kita belajar ni, kitab Said Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari, dan juga kitab-kitab yang lain yang ulama karang kitab-kitab ini dengan satu tujuan, iaitu menjelaskan, menghuraikan bagaimanakah tata cara untuk memahami hadis-hadis mutasyabihat, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mempunyai makna yang sama-sama, yang tidak jelas. Maksud sama-sama di sini, tuan-tuan dan puan-puan, ya, adalah seolah-olah hadis itu membawa makna seolah-olah Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat yang sama dengan makhluk. Iaitu hadis-hadis yang membawa seolah-olah menyifatkan Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat makhluk. Sedangkan telah ittifaq para ulama, telah ijma' para ulama ahli sunnah wal jamaah bahawasanya Allah Subhanahu wa taala tidak boleh disifatkan dengan sifat makhluk. Kerana makhluk itu sifatnya adalah lemah, makhluk itu sifatnya adalah kurang. Maka bagaimanakah kita nak sifatkan Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang membawa kepada kelemahan dan juga kekurangan? Dan ini satu perkara yang sangat besar, kerana seseorang yang beranggapan bahawa Allah Subhanahu wa taala ada sifat sekian yang kurang, yang lemah ni, maksudnya akidahnya telah tercalar. Telah tercalar akidahnya ada masalah. Oleh kerana itulah, supaya hadis-hadis ini tidak difahami dengan cara yang boleh membawa kepada akidah yang macam ni, oleh kerana inilah para ulama telah datang membawa penerangan, penghuraian, menjelaskan bagaimanakah sepatutnya kita faham hadis-hadis ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, jadi pada pagi ini kita membacalah hadis yang kedua dalam kitab ini, tuan-tuan. Ya, hadis pertama kita telah baca dan kita telah huraikan sebelum ini, insya-Allah taala, ya,
Sekarang kita akan baca hadis yang nombor 2. Ya. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ada kitab kat tangan, bolehlah membaca muka surat 6 daripada kitab ni. Kitab nombor 6 ya. Hadis nombor muka surat nombor 6, iaitu kritikan terhadap bab menjawab kepada mereka yang menyembunyikan hadis-hadis berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita baca tuan-tuan ya. Siapa ada kitab bolehlah baca sekali insya-Allah. Muka surat 6 ya, kitab ni. Beliau meriwayatkan, beliau ni siapa? Beliau ini adalah Syekh Al-Imam Al-Harawi, ya, Imam Al-Harawi, iaitu pengarang kitab Al-Arba'in yang dikritik oleh Said Abdullah Al-Ghumari ini. Jadi Imam Al-Harawi meriwayatkan dari jalan Imam At-Tirmidzi dalam sunannya bahawa Hammad bin Salamah daripada Thabit Al-Bunani daripada Anas bin Malik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan firman Allah Subhanahu wa taala, falamma tajalla rabbuhu liljabali ja'alahu dakka. Setelah Tuhannya tajalla, iaitu menzahirkan kebesarannya kepada gunung itu, maka tajallinya itu menjadikan gunung itu hancur. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu mengisyaratkan kepada hujung jari kelingkingnya ketika meriwayatkan hadis ini. Hal yang sama dilakukan oleh Sayyidina Thabit Al-Bunani. Maka berkata Humaid At-Tawil kepada Sayyidina Thabit Al-Bunani, apa yang kau maksudkan dengan itu wahai Abu Muhammad? Mendengarkan pertanyaan itu, Sayyidina Thabit Al-Bunani terus memukul dada beliau. Ya, Sayyidina Thabit terus pukul dada beliau, Humaid At-Tawil, dengan sangat kuat seraya berkata, siapa engkau wahai Humaid? Apa yang engkau katakan ini wahai Humaid? Anas bin Malik meriwayatkan kepadaku daripada Nabi Muhammad SAW dan engkau mempersoalkan apa yang kau maksudkan dengan ini? Tamat. Jadi tuan-tuan, ini satu hadis ya. Hadis ni maksudnya, hadis ini diriwayatkan oleh Hammad bin Salamah daripada Thabit Al-Bunani daripada Sayyidina Anas bin Malik daripada Nabi SAW. Sayyidina Anas apabila menyampaikan hadis ini, menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, firman Allah yang berbunyi, setelah Tuhannya tajalla, maknanya menzahirkan kebesaran, Allah Subhanahu wa taala menzahirkan kebesaran kepada gunung itu. Gunung itu maksudnya apa tuan-tuan dan puan-puan? Ayat Al-Quran ini menjelaskan tentang kisah Nabi Musa alaihi salam ketika berada di gunung ataupun di bukit Tur Sina. Ketika berada di gunung ataupun di bukit Tur Sina, di mana Nabi Musa alaihi salam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberi peluang untuk bercakap dengan Allah. Bukan, untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan berfirman kepada Nabi Musa, wahai Musa, kamu lihatlah kepada bukit yang ada di hadapan kamu itu, gunung di hadapan kamu itu. Kalau gunung itu masih berada di tempatnya, nescaya kamu akan dapat melihat saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan seketika itu juga gunung yang besar itu hancur, berkecai. Ya, hancur berkecai.
Maka Nabi Musa bila melihat gunung besar itu begitu hancur berkecai begitu, maka beliau terkejut lalu pingsan. Kan? Ini kisahnya, kisah yang lebih detail lah tuan-tuan dan puan-puan ya. Kita boleh lihat penafsiran-penafsiran para alim ulama tentang apakah maksud ayat Al-Quran ini. Tinggal lagi maksud dia dalam ayat ni, falamma tajalla rabbuhu liljabali ja'alahu dakka. Apabila Allah Subhanahu wa taala tajalla, maksudnya menunjukkan kebesaran Allah pada gunung tersebut, maka menjadikan gunung itu hancur lebur. Dan ketika membaca ayat Quran ini, Sayyidina Anas bin Malik, sahabat Nabi, mengisyaratkan dengan jari kelingkingnya. Ni Anas bin Malik mengisyaratkan jari kelingkingnya ketika membaca ayat ini. Apa maksud dia? Apa maksudnya Sayyidina Anas menunjukkan jari kelingkingnya? Ya, apa maksud dia? Kan? Maksudnya adalah seolah-olah Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan jari kelingkingnya untuk menghancurkan gunung itu. Itu yang boleh difahami. Ya, bila Sayyidina Anas bin Malik menunjukkan jari dia ketika dia membaca falamma tajalla rabbuhu liljabali ja'alahu dakka, ya, apabila Allah Subhanahu Wa Taala menzahirkan kebesarannya pada gunung tersebut lalu gunung itu hancur lebur, Sayyidina Anas menunjukkan jari ni seolah-olah Sayyidina Anas nak maksudkan hancurnya gunung itu disebabkan Allah gunakan jari ini ke atas gunung tu, maka hancurlah gunung tu. Seolah-olah itu maksud dia. Seolah-olah ya. Tuan-tuan dan puan-puan, ini secara literal dan secara zahir. Sebentar lagi kita akan jelaskan maksud sebenar jari kelingking ni, apa maksud dia. Kejap lagi kita akan jelaskan. Secara zahirnya kita faham macam tu, secara literalnya macam tu. Seolah-olah Sayyidina Anas nak maksudkan Allah hancurkan gunung tu guna jari. Maksud dia apa? Maksud dia Allah ni seolah-olah ada jari lah. Allah Subhanahu Wa Taala seolah-olah ada jari dan Allah menggunakan jari kelingkingnya itu untuk menghancurkan gunung. Jadi hadis yang kita baca ni macam tu lah bunyinya, macam tu secara zahir. Okey. Maka Sayyidina Anas riwayatkan hadis tu kepada anak murid dia, iaitu siapa? Iaitu Thabit Al-Bunani. Thabit Al-Bunani pula riwayat hadis tu kepada dua orang anak murid dia. Ya, penting ya, tuan-tuan dan puan-puan. Kan, sahabat saya Al-Fadhil Ustaz mengingatkan supaya riwayat yang kita baca tu kena dengar sampai habis. Ya, jangan dengar sikit lepas tu dia crop video tu, lepas tu dia sebarkan. Wow, parah lah. Ceritanya panjang, kejap lagi kita akan jelaskan, insya-Allah. Saya nak baca dulu, nak bagi faham dulu apa yang dimaksudkan oleh riwayat ni. Jangan pula ada yang dengar dia riwayat tu jadi dengar, lepas tu dia pun cabut, lalu dia pun ingat Allah Ta'ala ni memang ada jari kelingking. Sabar dulu, penerangan dia belum masuk lagi. Kan? Terima kasih Ustaz Afiq ya, kerana mengingatkan. Barakallahu fikum. Baik. Jadi Sayyidina Anas bin Malik sampaikan cerita ini kepada anak muridnya Sayyidina Thabit Al-Bunani. Sayyidina Thabit Al-Bunani pula meriwayatkan kisah ini kepada dua orang anak murid dia, iaitu Hammad bin Salamah dan juga seorang lagi nama dia Humaid At-Tawil. Sayyidina Humaid At-Tawil ni juga adalah seorang yang masyhur, perawi yang sangat masyhur. Kalau tak silap saya, beliau adalah guru kepada Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Jadi dua orang riwayat daripada Thabit Al-Bunani ini, iaitu Humaid At-Tawil dan juga Hammad bin Salamah. Ketika Humaid At-Tawil dia mendengar kisah ini daripada Thabit, lalu dia bertanya, apa maksud jari kelingking ni? Dia tanya. Dia kata, apa yang kau maksudkan dengan itu wahai Abu Muhammad? Abu Muhammad ni Thabit lah. Jadi Humaid At-Tawil tanya kepada gurunya Thabit Al-Bunani, apa yang kamu maksudkan dengan jari ini? Cuba terang sikit.
Adakah kamu nak maksudkan bahawa Allah itu mempunyai jari kelingking macam ni sampai Allah tekan gunung tu sampai hancur? Adakah itu maksud dia? Ataupun ada maksud lain? Itu persoalan daripada Humaid kepada gurunya, iaitu siapa tadi? Thabit. Maka Thabit ni dia marah. Bila anak murid dia tanya macam tu, dia marah. Dia pergi dekat anak murid dia tu, dia pukul dadanya dengan kuat. Dia kuat. Dia tepuk dada, menunjukkan rasa rasa geram lah kot dia. Rasa geram dan rasa marah. Dia tanya, wahai Humaid, aku riwayat hadis tu daripada Anas bin Malik. Dan Anas bin Malik riwayat tu daripada Nabi SAW. Ada kamu duk tanya lagi apa benda? Maksudnya persoalan yang ditimbulkan oleh Humaid ini seolah-olah soalan tu memprovok. Tahu memprovok kan? Membangkang. Tidak bersetuju. Kenapa tiba-tiba tunjukkan jari kelingking ni? Macam tu. Jadi Sabit ni bila dia tengok anak murid dia macam tak nak terima, bila dia tengok anak murid ni macam membangkang dan membantah apa yang disampaikan, maka marah dia. Aku sampaikan daripada Nabi SAW. Saya sampaikan daripada Anas bin Malik, tapi kamu boleh bangkang, kamu boleh membantah, kamu tak percaya. Marahlah dia. Marah dia. Okey. Itulah kisah riwayat ni. Agak-agak tuan-tuan faham tak kisah ni? Riwayat ni faham tak? Kisah ni mudah je. Thabit Al-Bunani sampaikan satu riwayat kepada anak murid dia Humaid, iaitu riwayat ketika membaca ayat Al-Quran yang berbunyi falamma tajalla rabbuhu liljabali ja'alahu dakka. Bila baca ayat Quran ni, Sayyidina Anas bin Malik tunjukkan jari kelingking. Jadi Humaid ni bila dia dengar riwayat ni, dia tanya balik, apa maksud tunjuk jari kelingking ni? Maksudnya apa? Adakah maksudnya Allah itu ada jari kelingking sampai Allah meletakkan jari kelingking ke atas gunung tadi, gunung Tursina tu sampai hancur ke macam mana? Apa maksud dia? Bila Humaid ni tanya macam tu, maka marah si Thabit ni. Maka marahlah Sayyidina Thabit Al-Bunani ini kerana dia merasakan seolah-olah anak murid tu membangkang ataupun membantah apa yang dikatakannya. Maka Thabit Bunani pukul dada Humaid. Dia pukul dada, dia kata, sampai hati kamu mempertikaikan apa yang aku sampaikan daripada Anas bin Malik, dan Anas pula sampaikan daripada Nabi SAW. Ya, sampai hati kamu tolak riwayat ni, sampai hati kamu mempertikaikan. Macam tu lah marah dia. Ni riwayat dia. Jadi macam mana cara kita ni sebagai orang yang ilmu tak ada, apa pun tak ada, macam mana kita nak faham riwayat ni? Boleh tak kita faham riwayat ini secara zahir? Macam saya sebutkan tadi, secara zahir Sayyidina Anas bila ditunjukkan jari ketika dia membaca ayat Al-Quran tadi, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan kebesarannya sehingga hancur gunung Tursina itu. Kemudian ditunjukkan jari kelingking. Adakah maksudnya Allah itu menggunakan jari kelingkingnya untuk menghancurkan gunung Tursina itu? Adakah ini maksud yang dimaksudkan oleh Anas bin Malik? Adakah Anas bin Malik tunjukkan jari itu nak bagi tahu Allah hancurkan gunung itu menggunakan jari kelingkingnya? Adakah ini maksud dia? Di sini kita nak cuba faham. Boleh tak kita faham macam tu? Boleh tak kita faham bahawasanya Allah gunakan jari kelingking Allah untuk hancurkan gunung Tursina? Ja'alahu dakka, menjadikan gunung itu hancur lebur. Boleh tak kita faham macam tu? Itu soalan. Maka dijawab. Banyak jawapan tuan-tuan dan puan. Hampir berapa muka surat ni? Dekat 3-4 muka surat nak menjawab. Boleh tak kita faham? Banyak. Panjang tuan-tuan. Masya Allah. Panjang. Boleh tak kita nak faham gitu? Itu maksud dia. Maka dijelaskanlah oleh tuan penulis kitab ini, iaitu Syed Abdullah Al-Ghumari, bahawa riwayat itu sebenarnya ada problem.
ada problem daripada sudut apa? Ada beberapa sudut. Pertama, daripada sudut sanad dia sendiri. Kita tuan-tuan dan puan-puan kena membiasakan diri kita dan juga masyarakat kita bahawa sungguhnya bila kita mendengar satu hadis, sebelum kita nak pegang sungguh-sungguh dengan hadis itu, kita perlu ingat, pastikan hadis itu layak dipegang. Ada kalanya orang tu berpegang dengan satu hadis tu, pegang sungguh-sungguh, beramal sungguh-sungguh, memang habis. Dia gigit hadis tu dengan gigi gerahamnya, tak nak lepas. Bagus ha? Sekali tengok hadis tu hadis palsu, contoh. Ataupun dia gunakan satu hadis tu dalam bab hukum. Dia kata hukumnya macam ni, macam ni, macam ni. Oh ni hadis ni. Dia pegang sungguh dengan hadis tu dan mengeluarkan hukum daripada hadis tu. Sedangkan tiba-tiba bila dicek, hadis itu adalah hadis dhaif yang tidak boleh dibuat sandaran untuk mengeluarkan hukum hakam. Okey? Ataupun dia ambil satu hadis tu, dia pegang, dia percaya, dia amal dengan sungguh-sungguh, padahal hadis itu digunakan dalam bab akidah dan hadis itu tidak cukup kuat untuk dijadikan hujah dalam bab akidah. Jadi maksudnya adalah bila kita ambil satu hadis, kita dengar satu hadis, kita tengok hadis tu nak diguna dalam bab apa? Bab akidah ke? Bab hukum hakam ke? Bab fadail ke? Dan layak atau tidak hadis tersebut digunakan dalam bab tersebut. Macam hadis yang kita baca ni kan, kita dengar pun Masya Allah, ya, confident, faham hadis ni, okey, confident hadis ni, betul. Tapi masalahnya tuan-tuan, hadis ni ada problem daripada sudut sanad yang menyebabkan hadis ini tidak boleh dijadikan sandaran di dalam bab akidah. Petah lagi kita nak kata Allah Ta'ala itu ada jari kelingking hanya dengan bersandarkan kepada hadis ini. Kita nak beriktikad, kita nak mempercayai, meyakini Allah ada jari dengan hanya sekadar berpandukan hadis ini, itu perkara yang salah. Sebab saya cakap tadi, sanadnya ada masalah. Bila sanadnya ada masalah, maka hadis ini tidak kuat untuk dijadikan sandaran dan pegangan di dalam ilmu akidah. Ya, faham tuan-tuan dan puan-puan ya? Ya, insya-Allah. Jadi Said Abdullah bin Siddiq dia pun huraikan. Dia kata kenapa hadis ni kita kata tak boleh pakai untuk bab akidah, tak boleh kita gunakan sandaran sebagai sandaran untuk menyifatkan Allah dengan sifat jari. Kenapa Said Abdullah kata tak boleh? Kata pertama, perawi dalam sanad ini yang bernama Hammad bin Salamah. Ada seorang perawi dalam hadis ini, nama dia Hammad bin Salamah, adalah seorang yang thiqah, iaitu yang boleh dipercayai. Namun beliau mempunyai auham. Hammad bin Salamah ni memang dia ni boleh terima, boleh pakailah dia ni, perawi yang thiqah. Tapi dia mempunyai auham. Auham ni apa tuan-tuan? Auham ni adalah kesilapan, keculasan, keraguan di dalam meriwayatkan beberapa hadis. Maksudnya dia tersilap juga. Para perawi kalau tersilap meriwayatkan hadis ni perkara biasa tuan-tuan ya. Kita jangan terkejut, kita kata dia salah riwayat hadis ke? Kita pun merasa terkejut kan. Jangan terkejut. Kalau perawi-perawi hadis ni dia tersilap dalam meriwayatkan satu hadis tu perkara biasa dalam ilmu hadis. Bukan benda yang terlalu apa sangat. Jadi Hammad bin Salamah ni, dia ni tersilap di dalam menyampaikan hadis ini. Ya. Auham ni maksudnya keraguan. Siapa yang cakap dia? Siapa yang menyatakan Hammad bin Salamah ni ada auham? Yang menyatakan begitu bukan saya. Bukan Ustaz Tariq. Siapa saya nak komen tentang Hammad bin Salamah yang merupakan seorang ulama, seorang tabi'in yang hebat. Tapi yang cakap macam tu bukan saya, tetapi Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi. Imam Zahabi ni tuan-tuan adalah seorang ulama besar dalam bidang hadis, ulama jarh wa ta'dil. Okey, kita belajar ilmu rijalul hadis, ilmu takhrij, ilmu. Bila kita belajar ilmu hadis ni secara terperinci, memang tak boleh lari daripada Imam Syamsuddin Az-Zahabi. Okey, Imam Az-Zahabi komen tentang Hammad bin Salamah, menyatakan Hammad bin Salamah ini ada auham dia, ada kesilapan dia, walaupun dia perawi yang diterima,
diterima, tapi ada juga silap dia sikit-sikit. Kemudian dinyatakan di sini hadis Hammad bin Salamah tidak diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Sahih Al-Bukhari. Kan? Jadi Hammad bin Salamah ni bukan perawi dalam Sahih Bukhari. Kalau dia ada dalam kitab Sahih Al-Bukhari, maka dia ini hebat, sangat hebat. Kerana Imam Bukhari hanya pilih perawi-perawi yang tertentu sahaja, yang benar-benar perawi yang tidak ada isu, tidak ada problem, tidak ada kesilapan. Itu sahaja perawi yang diambil masuk dalam Sahih Bukhari. Jadi kalau seseorang perawi ada dalam Sahih Al-Bukhari, itu menunjukkan perawi itu adalah seorang yang sangat kuat. Tapi Hammad bin Salamah tak ada dalam Sahih Bukhari. Kenapa Imam Bukhari tak riwayat daripada Hammad bin Salamah? Ini persoalan. Seolah-olah Imam Zahabi nak kata, sebab Hammad bin Salamah ni ada juga buat silap-silap sikit, jadi Imam Bukhari tak riwayat daripada dia. Macam itulah. Ya. Kemudian di sini Syed Abdullah Ghumari mendatangkan beberapa hadis yang Hammad bin Salamah tersilap di dalam meriwayatkan hadis-hadis itu. Di antara hadis-hadisnya adalah Hammad bin Salamah pernah meriwayatkan daripada Ibnu Abbas bahawasanya beliau berkata, "Ra'aitu rabbi ja'dan amran alaihi hullatun khadra." Sesungguhnya aku, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, ya. Iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Tuhanku dalam keadaan berambut kerinting, tidak berjanggut dan bermisai, serta berpakaian serba hijau. Tuan-tuan, ini juga hadis mutasyabihan. Ini juga hadis mutasyabihan. Maksud dia, dalam hadis ini disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan rambutnya kerinting. Nabi SAW melihat Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk amrad, lelaki amrad. Lelaki amrad maksudnya apa? Apa maksud lelaki amrad? Lelaki yang tidak berjanggut dan tidak bermisai. Amrad kalau diterjemah dalam bahasa Melayu kita yang senang faham, maksudnya lelaki yang, minta maaf ya dengan bahasanya, lelaki yang jambu, mukanya clear, tak ada janggut, tak ada misai. Kita panggil jambu lah kan, lembut ataupun jambu lah. Itu istilah yang senang kita nak faham dalam bahasa kita. Terjemahan daripada amrad, ya, amrad maksudnya jambu. Maksudnya Nabi SAW menyatakan, aku melihat Allah Ta'ala dalam keadaan Allah itu ada rambut kerinting, Allah itu dalam bentuk muka yang amrad dan memakai pakaian yang hijau. Ini hadis, satu hadis yang diriwayatkan. Tuan-tuan dan puan-puan, ini juga hadis mutasyabihan yang perlu kepada huraian untuk kita faham macam mana nak faham hadis ni. Ini antara hadis yang diriwayatkan oleh Hammad bin Salamah. Okey. Ini ada beberapa hadis lah. Ada beberapa hadis yang diriwayatkan oleh Hammad bin Salamah yang bunyi lebih kurang. Yang kebanyakan hadis-hadis ini adalah hadis-hadis mutasyabihat. Maka hadis-hadis mutasyabihat ni tuan-tuan dan puan-puan, macam kita selalu dah sebut, tidak boleh sama sekali dipahamkan dengan cara literal, dengan cara zahir. Saya tengok banyak penjelasan di sini yang kalau kita baca, Masya Allah, panjang panjang kalau kita nak baca semua. Cuma saya ringkaskan dan saya nak jelaskan hadis pertama yang kita belajar tadi, iaitu ketika membaca firman Allah Subhanahu wa taala, falamma tajalla rabbuhu ja'alahu dakka, falamma tajalla rabbuhu 'alal jabali ja'alahu dakka. Ketika membaca firman Allah Taala yang berbunyi, dan tatkala Allah menzahirkan kebesarannya ke atas gunung, iaitu gunung Tursina, maka gunung itu hancur. Ketika baca ayat ni, Anas bin Malik menunjukkan isyarat jari kelingkingnya. Maka seolah-olah kita faham, seolah-olah Allah menghancurkan gunung itu menggunakan jari kelingking Allah. Ini seolah-olah kita faham daripada riwayat tu.
persoalan dia, betul ke cara kita faham tu? Itu persoalan dia. Maka dijelaskan oleh pengarang kitab ini, Al-Allamah Sayyid Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari rahimahullahu ta'ala. Beliau jelaskan hadis ini dengan beberapa poin. Poin pertama, beliau kata hadis ini ada problem daripada segi sanadnya. Hadis ni ada problem daripada segi sanad. Maka hadis yang ada problem daripada segi sanad tak boleh sama sekali digunakan sebagai sandaran dalam bab akidah. Ni bab akidah lah ni. Kita nak kata Allah Subhanahu Wa Taala itu ada sifat jari, boleh tak? Kalau menggunakan hadis ni sahaja tak boleh. Kita nak kata Allah ada jari kelingking, tak boleh. Sebab hadis ini ada problem daripada segi sanad. Apa problem dia? Kan? Problem dia adalah seorang perawi yang bernama Hammad bin Salamah, di mana Hammad bin Salamah ini walaupun seorang yang siqah, tapi beliau juga mempunyai beberapa awham, iaitu kesilapan. Ini dinyatakan oleh Imam Az-Zahabi sendiri di dalam kitab beliau. Ya, kitab Al-Kashif contohnya, Imam Zahabi maybe sebut dalam kitab Al-Kashif ataupun Syiar A'lamun Nubala ke, mana-mana kitab karangan Imam Zahabi mungkin boleh dirujuk untuk melihat apa pandangan Imam Zahabi terhadap Hammad bin Salamah. Ataupun dalam kitab Mizan I'tidal. Saya rasa perkara ini disebut dalam kitab Mizan I'tidal. Jadi Hammad bin Salamah ni ada silap, dan boleh jadi hadis ini termasuk hadis-hadis yang dia tersilap riwayat. Itu jawapan pertama, iaitu hadis ni kita tak boleh guna untuk isbatkan jari untuk Allah Ta'ala, kerana pertama, perawinya adalah perawi yang tidak 100% diterima. Dia diterima tapi masih ada salah-salah dia. Ya, Imam Hammad bin Salamah tetap ada salahnya sedikit. Itu jawapan yang pertama lah. Kedua, problem juga pada Imam Hammad bin Salamah. Saya tengok tuan-tuan dan puan-puan, penjelasan tentang Hammad bin Salamah ini dinyatakan dalam satu kitab yang lain yang saya rujuk ni. Kalau ada ustaz-ustaz, Masya Allah, Tabarakallah, yang sedang mendengar, saya sarankan baca kitab ni. Tajuknya adalah Al-Qawl Al-Asad, Al-Qawl Al-Asad fi bayan hal hadith ra'aitu Rabbi fi surat Syab Amrad, karangan Al-Allamah Sayyid Abdul Aziz bin Siddiq, seorang ulama besar daripada Morocco, seorang muhaddis yang hebat. Beliau menjelaskan tentang satu hadis yang juga diriwayatkan oleh Hammad bin Salamah, tentang hadis ni. Lalu beliau menjelaskan Hammad bin Salamah ni walaupun dia perawi yang siqah, tapi ada sedikit problem ni. Problem pertama, memang dia ada auham, dia ada kesilapan dalam meriwayatkan hadis. Itu problem satu. Problem nombor dua adalah pada hujung usia Imam Hammad bin Salamah, hujung usia dia dah tua-tua tu, beliau kena penyakit nyanyuk. Kalau dalam ilmu hadis dipanggil ikhtalata bi akharatin, taghayyara hifdhuhu, taghayyara bi akharatin. Maksudnya hafalan-hafalan dia tu menjadi bercampur, tak boleh ingat sangat. Dia nyanyuk pada usia dia tua-tua. Dan boleh jadi hadis yang diriwayatkan ini termasuk hadis-hadis yang diriwayatkan ketika dah tua dah. Maka kemungkinan untuk berlaku kesilapan itu sangat tinggi. Kita bila belajar tuan-tuan dan puan-puan ilmu hadis, ilmu rijal hadis, jarh wa ta'dil, kita akan belajar tentang satu golongan nama dia Al-Mukhtalitun. Al-Mukhtalitun ataupun Al-Mukhtalitin. Mereka ni golongan yang hafalan mereka tu dah bercampur, dah tak tersusun. Hafalan dia tu dah confused. Baca hadis ni pergi dekat hadis sana, baca hadis sana pergi dekat hadis sini. Salah baca nama perawi, perawi tu tertukar sini, perawi tertukar sini. Ini namanya mukhtalit. Ada kalanya kerana dia tu dah nyanyuk, dah tua dah, otak dia dah serabut, dah tak boleh ingat apa semua, maka hadis-hadis yang diriwayatkan, ya, ada bunyi kipas ya. Okey, terima kasih kepada yang komen. Saya tutup kipas saya sekejap ya. Okey, terima kasih kepada Tuan Bimun yang komen ya. Saya dah alihkan kipas. Harapnya tak ada bunyi gangguan lagi ya, insya-Allah. Apa cerita tadi?
tentang mukhtalid ya. Kalau dalam ilmu hadis, ilmu disiplin hadis, hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang mukhtalid perlu diselidik terlebih dahulu, adakah hadis itu diriwayatkan sebelum dia nyanyuk atau selepas dia nyanyuk. Oh, minta maaf tuan-tuan kalau ceritanya agak complicated sikit, tapi saya rasa senang faham insya-Allah. Ya, tak susah pun. Ada golongan mukhtalid, maksudnya golongan yang nyanyuk ni. Nyanyuk ni maksudnya dia dah tua dah. Biasalah orang tua. Orang tua dah umur 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, nama pun dah banyak lupa, banyak perkara dia dah lupa dah. Biasalah tu. Zaman dulu 70 tahun baru nyanyuk. Orang zaman sekarang 60 tahun pun ramai dah nyanyuk dah. Maksudnya otak dah tak center lah. Bukan tak center, maksudnya apa? Susah nak ingat. Boleh faham maksud saya? Susah nak ingat. Banyak terlupa. Kita umur muda-muda pun banyak benda dah lupa lah. Jadi ada setengah perawi hadis ni, mereka ni golongan yang mukhtalid, dengan erti kata mereka dah tua-tua tu, banyak benda mereka dah lupa, dah serabut, dah bercampur bau. Maka hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang mukhtalid itu perlu dicek dulu. Adakah hadis itu dia riwayat sebelum dia mukhtalid atau selepas dia mukhtalid? Adakah hadis itu diriwayat sebelum dia nyanyuk? Kalau diriwayatkan hadis itu sebelum dia nyanyuk, hadis itu tak ada masalah, kita terima. Tapi kalau hadis itu diriwayatkan setelah dia nyanyuk, dalam keadaan hafalan dah tak kuat, ingatan dah tak betul, lepas itu dibawa riwayat hadis itu, maka hadis itu ditolak. Maka memandangkan Imam Hamad bin Salamah adalah seorang perawi yang juga bila dah tua tu dia dah nyanyuk dah. Beliau telah mukhtalid, ikhtalata, taghayyara, hafalan dia dah berubah. Dan hadis-hadis yang beliau riwayatkan itu tidak mampu dikenal pasti sama ada beliau riwayat sebelum mukhtalid atau selepas mukhtalid. Maka dalam hal ini, hadis ini kita tak akan terima. So, ada kemungkinan yang cukup besar bahawa Hamad bin Salamah boleh jadi beliau tersalah dalam meriwayatkan riwayat ini. Dan itulah punca Imam Az-Zahabi dan imam-imam lain seperti Imam Ibn Sa'ad dalam kitab Tabaqat. Ibn Sa'ad, mereka menyatakan bahawa Hamad bin Salamah ni memang ada kesilapan di dalam meriwayatkan hadis. Maka tuan-tuan dan puan-puan, hadis yang kita baca tadi tak boleh kita gunakan untuk isbatkan satu sifat, maksudnya Allah Ta'ala itu ada jari kelingking. Tak boleh kita gunakan hadis ni. Ini jawapan pertama Syed Abdullah Ghumari. Jadi kita tak boleh guna hadis ni untuk mengisbatkan sifat jari kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jawapan lain, saya ringkaskan tuan-tuan, minta maaf saya ringkaskan supaya kita senang faham dan kita jimat masa. Kalau nak baca boleh lebih kurang 5 atau 6 muka surat ni. Kalau kita baca ni, nanti azan zuhur nanti baru kita selesai ya. Azan zuhur nanti baru kita selesai sebab panjang penjelasannya, masya-Allah, terperinci tuan-tuan. Penjelasan yang sangat terperinci, yang sangat ilmiah. Saya cuba ringkaskan sebaik mungkin supaya kita senang faham. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jawapan pertama adalah daripada sudut sanad. Sanadnya tidak kuat untuk kita mengisbatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jari. Okey, penjelasan yang ketiga. Penjelasan yang ketiga adalah hadis yang kita baca tadi itu bercanggah dengan nas Quran. Kalau siapa ada kitab ni, buku kitab terjemahan Fathul Mu'in ini, boleh buka muka surat 10. Boleh buka muka surat 10. Dalam muka surat 10 dinyatakan hadis ini telah bercanggah dengan nas Al-Quran. Kerana sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Falamma tajalla rabbuhu liljabali ja'alahu dakka." Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menzahirkan kebesarannya kepada gunung itu, iaitu gunung Tursina, maka gunung Tursina itu hancur berkecai. Ini ayat Al-Quran. Ada tak dalam ayat Quran ni dinyatakan bahawasanya Allah menggunakan jari kelingking? Ada tak? Tak ada. Ayat ini jelas tidak menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai jari kelingking dan hujung jari
Jadi bagaimanakah kita ingin menetapkan bagi Allah Subhanahu Wa Taala satu sifat yang tidak pernah dinyatakan dalam Al-Quran maupun ijma'? Ini penjelasan yang sangat bagus. Yang kata Allah Ta'ala itu ada jari kelingking ni, ada tak dalam Quran disebut Allah tu ada jari kelingking? Tak ada disebut. Dalam hadis ada tak? Ada, tapi ada penjelasan dia. Ijma' ulama' macam mana? Ijma' ulama' pun tak ada. Jadi perkara ni tidak kuat. Hanya sekadar datang satu hadis yang ada problem pada sanadnya pula tu, tiba-tiba menyatakan Allah menghancurkan gunung tu dengan jari, maka hadis itu tidak kuat, tak boleh dijadikan sebagai sandaran untuk beranggapan bahawa Allah ada jari kelingking. Tuan-tuan dan puan-puan, kita kena faham hadis mengikut metod para ulama. Para alim ulama telah menjelaskan, telah menghuraikan dengan huraian yang sangat jelas cara untuk seseorang itu memahami hadis-hadis mutasyabihat ini. Ya, macam kita baca kitab ni, dalam ni ada banyak huraian. Dalam kitab yang lain juga ya, tadi saya sebut nama kitab ni juga, ada satu lagi kitab nama dia Daf'u Syubahit Tashbih, karangan Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, seorang hafiz kabir pada kurun kelima. Beliau juga mengarang kitab Daf'u Syubahit Tashbih dalam menjelaskan hadis-hadis yang secara zahirnya seolah-olah Allah ada sifat-sifat makhluk ni. Beliau menjelaskan cara nak faham hadis tu. Bahkan kalau kita cari dalam kitab syarah Sahih Bukhari, syarah Sahih Muslim, syarah Sunan Abi Daud karangan Imam Al-Khattabi, semua kita akan jumpa para alim ulama seperti Ibnu Hajar Asqalani yang menjelaskan, mensyarahkan Sahih Bukhari, Imam Nawawi yang mensyarahkan Sahih Muslim, Imam Al-Khattabi yang mensyarahkan Sunan Abi Daud. Ya. Contohnya Ibnul Arabi Al-Maliki yang mensyarahkan kitab Sunan Tirmizi. Semua mereka menjelaskan hadis-hadis ni jangan dipaham mengikut zahir. Hadis-hadis macam ni tak boleh faham ikut literal. Jadi mereka menjelaskan, oh ini kaedahnya yang digunakan oleh ulama seumpama mereka dan ulama sebelum mereka lagi, ya, di dalam cara nak memahamkan hadis ni. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, yang pertama, hadis tadi sanad ni ada masalah. Yang kedua, hadis ini dia bersendirian, tidak ada dokongan daripada Al-Quran. Dalam Quran tak pernah disebut Allah Subhanahu Wa Taala ada jari kelingking. Tak pernah disebut dalam Al-Quran Allah Ta'ala hancurkan gunung Tur Sina itu menggunakan jari kelingkingnya. Tak disebut. Jawapan nombor 3, yang saya rasa jawapan yang paling senang kita nak faham adalah ianya satu perumpamaan yang menunjukkan Allah menzahirkan kuasa tersebut hanya sekadar. Tu dia punya point dia tu. Sekadar jari kelingking dan hujung jari seorang manusia. Hal ini bagi memperlihatkan betapa hebatnya, agungnya Allah Subhanahu Wa Taala. Tu dia tuan-tuan. Maksud dia adalah bila Allah Subhanahu Wa Taala, bila disebut bahawa Allah menzahirkan kekuasaannya itu dengan ni hujung jari ni, maksud dia untuk menghancur, maksud dia ya. Ini dipanggil kaedah takwil ya, kita faham. Jari ni dengan bukan maksud jari. Kita faham macam mana? Maksud dia Allah nak hancurkan gunung yang hebat itu sangat mudah. Setakat Allah nak hancurkan gunung Tur Sina itu, macam gunakan jari kelingking sahaja. Okey? Macam kita lah tuan-tuan. Biasanya jari kelingking ataupun jari ni kita gunakan sebagai satu analogi ataupun kita panggil apa dia? Metafora ke apa? Analogi lah kot. Metafora ke? Ya. Untuk menunjukkan benda tu mudah. Betul tak? Contohnya kita kata, alah kerja tu bukan susah. Aku petik jari je dah settle lah kerja tu. Kan? Biasa kita dengar orang cakap macam tu kan. Petik jari je benda tu. Cuba petik jari. Saya nak tengok settle tak kerja tu. Apa maksud petik jari je? Oh, kerja senang. Kerja mudah.
Tak susah mana pun. Macam itulah bila Anas bin Malik menunjukkan jari kelingking dia. Maksudnya adalah Allah nak hancurkan gunung tadi itu tidak memerlukan apa-apa kekuatan yang besar, tak. Sangat mudah bagi Allah menghancurkan gunung itu seolah-olah sekadar menggunakan jari kelingking saja. Guna jari kelingking je, settle. Gunung Tursina boleh hancur. Macam bahasa kita. Alah, petik jari je, gunung hancur contohnya. Jadi ini perumpamaan. Dalam bahasa Melayu pun kita guna perumpamaan petik jari, betul tak? Dalam bahasa Inggeris pun dia ada perumpamaan. Ya, minggu lepas kita ada huraikan. Ada seorang pendengar dia komen, dia kata dalam bahasa Inggeris kita panggil on the fingertip, on the fingertip, nya hujung jari saja. On the fingertip maksudnya apa? Benda yang terlalu simple. Benda yang terlalu simple dipanggil on the fingertip. Kenapa fingertip? Sebab benda senang. Alah, setakat tekan-tekan, benda senang. Jadi dalam bahasa Inggeris pun bila sebut finger ni, jari ni menunjukkan benda mudah, benda senang. Bahasa Melayu pun kita kata petik jari ni menunjukkan benda mudah, benda senang. Bahasa Arab pun asabi' ni, jari ni menunjukkan benda senang. Jadi bila Sayyidina Anas bin Malik menunjukkan jari dia, bukanlah maksudnya dia nak kata Allah Subhanahu Wa Taala gunakan jari untuk hancurkan gunung. Tak, bukan macam tu. Maksud Sayyidina Anas bin Malik adalah untuk menghancurkan gunung ini mudah bagi Allah setakat seolah-olah guna ujung jari je. Nak menunjukkan Allah itu sangat hebat, sangat berkuasa, sangat agung. Guna hujung jari saja. Seolah-olah menggunakan hujung jari dah cukup menghancurkan gunung yang begitu hebat. Itu maksud dia. Jadi perbuatan Anas bin Malik menunjukkan hujung jari, bukan maksud dia Allah ada hujung jari. Tapi maksudnya adalah mudah bagi Allah menghancurkan gunung Tursina itu. Seperti bahasa Inggeris kita kata on the fingertip. Betul ke? On the fingertip. Ya. Ataupun bahasa Melayu kita kata petik jari hancur gunung. Ya. Allah petik jari je, gunung tu hancur. Nak menunjukkan apa? Adakah maksudnya Allah petik jari? Tak boleh lah, mustahil lah Allah Ta'ala petik jari. Kan? Maksud dia, sangat mudah bagi Allah, sangat senang bagi Allah menghancurkan gunung tersebut. Seolah-olah seperti petik jari. Dan Sayyidina Anas bin Malik maksudnya adalah sangat mudah bagi Allah hancurkan gunung Tursina, seolah-olah cukup setakat gunakan hujung jari. Tapi bolehkah kita faham macam tu? Adakah memahamkan jari kelingking tadi itu maksudnya senang tu? Boleh tak faham macam tu? Jawapan dia boleh. Muka surat 11 dalam kitab Fathul Mu'in ni dia kata, perkara ini disokong lagi dengan kata-kata Abdullah bin Salam dan juga Ka'ab al-Ahbar, tidaklah terzahir daripada keagungan Allah kepada gunung ganang itu melainkan hanya seumpama lubang jarum sahaja. Ya. Maksudnya Abdullah bin Salam adalah seorang sahabat Nabi. Ka'ab bin Ahbar juga adalah seorang sahabat yang masyhur. Ya, yalah orang belajar hadis ni tahulah ya, Ka'ab bin Ahbar, Abdullah bin Salam dengan problem dengan masalah di Israiliyat dan sebagainya. Mereka menyatakan tidaklah terzahir, tidaklah terkeluar daripada keagungan kebesaran Allah tu ke atas gunung ganang tu kecuali setakat seumpama lubang jarum. Tuan-tuan, lubang jarum maksudnya apa? Sikit sangat. Ini kebesaran Allah yang jatuh ke atas gunung ganang tu, sikit sangat, itu pun dah hancur lebur gunung ganang itu. Ya, hanya seumpama lubang jarum sahaja. Tuan-tuan faham tak? Maksudnya gunung itu hancur hanya dengan kekuatan Allah yang sekadar lubang jarum. Ya, sikit je kekuatan Allah. Zahir dekat gunung tu boleh hancur. Ini kata-kata siapa? Abdullah bin Salam dan juga Ka'ab al-Ahbar.
Lepas tu dinukilkan di sini juga kata-kata seorang tabi'in bernama Ad-Dhahhak, ya. Imam Ad-Dhahhak ni juga seorang tabi'in yang masyhur. Banyak riwayat-riwayat tafsir yang diriwayatkan daripada beliau. Kalau kita belajar tafsir Qurtubi ke, tafsir apa ke, tafsir bil Ma'thur, kita akan banyak jumpa riwayat-riwayat Imam Ad-Dhahhak. Ya. Beliau menyatakan Allah Subhanahu Wa Taala hanya menzahirkan daripada cahaya yang terhijab itu seumpama minhar thawri, hujung hidung. Yang Allah zahirkan cahaya ke atas gunung-gunung tu setakat seolah-olah hujung hidung saja. Maksudnya sikit saja, itu pun gunung itu dah hancur lebur. Manakala Imam Al-Suddi, sama ada dibaca Imam As-Suddi ke Imam As-Sudi ke, yang penting macam itulah nama dia, juga seorang ulama yang masyhur zaman dulu, berkata tidaklah Allah Subhanahu Wa Taala menzahirkan kekuasaannya melainkan hanya sebesar jari kelingking. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala hanya menzahirkan sikit je kekuasaan Allah kepada gunung tersebut. Sebesar jari kelingking itu pun gunung tu dah hancur lebur dah. Ya. Jadi jari kelingking ini hanyalah sebagai satu metafora, satu analogi perumpamaan sahaja untuk menunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala tak susah mana nak menghancurkan gunung yang begitu hebat. Allah Subhanahu Wa Taala hanya sekadar menzahirkan kekuasaannya yang sikit saja, itu pun hancur lebur gunung tersebut. Inilah maksud hadis yang kita baca tadi. Tuan-tuan dan puan-puan, harap tuan-tuan dan puan-puan boleh faham. Saya tidak menafikan perkara ini perkara yang agak sedikit complicated. Maksudnya agak terperinci dan ya, sukar sedikit nak faham kerana dia melibatkan metafora lah. Ya, dalam bahasa Arab dipanggil tashbih, majaz, isti'arah. Ini dipanggil isti'arah dalam ilmu balaghah. Kan? Lepas tu melibatkan banyak lagi ulum hadis lah, tiba-tiba cerita pasal perawi rijal hadis lah, Hamad bin Salamah lah, mukhtalid lah, taghayyara bi akhiratin lah. Ya, saya faham. Perkara ini bukan senang-senang. Ya, bukan perkara yang terlalu mudah untuk difahami. Tetapi saya cuba usahakan supaya ianya dipahami dengan cara mudah. Saya cuba mudahkan untuk dipaham. Dan saya rasa bukanlah terlalu sukar sangat pun. Ya, untuk kita faham sama-sama. InsyaAllah saya rasa harap ya tuan-tuan dan puan-puan boleh faham untuk bagaimana nak memahamkan hadis riwayat tadi, iaitu hadis yang menunjukkan seolah-olah Allah Subhanahu Wa Taala itu ada jari kelingking. Kita dah bagi 3 jawapan daripada kitab ini. Pertama, sanad hadis itu tak cukup kuat untuk dijadikan sebagai sandaran untuk menisbahkan sifat bagi Allah. Itu satu. Nombor 2, riwayat ini bercanggah dengan Al-Quran itu sendiri. Dalam Al-Quran tak pernah disebut Allah menghancurkan gunung-gunung jari kelingking. Tak ada pula ijma' ulama' yang menyatakan sedemikian rupa. Okey. Nombor 3 yang paling mudah. Kalau kita kata kita terima juga hadis ni, maka kita terima dengan cara takwil. Maksudnya jari kelingking ni bukanlah jari kelingking macam kita punya ni. Tapi maksud jari kelingking ni mudah. Senang bagi Allah Subhanahu Wa Taala menghancurkan gunung itu. Tanpa apa-apa, tak ada susah, tak ada mana, tak ada apa-apa kepayahan ataupun kesusahan bagi Allah untuk menghancurkan gunung tersebut. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, saya rasa kita berhentilah di sini. Ya, cukup kalau kita boleh faham satu hadis tadi, itu dah cukup lumayan dah. Alhamdulillah, saya berharap agar adalah sedikit manfaat dan ilmu yang kita dapat pada pagi ini, insya-Allah taala. Kepada tuan-tuan perempuan yang setia mendengar, saya ucapkan terima kasih. Bersama kita juga Al-Fadil, Al-Ustaz Hakim, ya, Ustaz Hakim Ishaq, yang merupakan penterjemah bagi kitab yang kita sedang baca ni. Kitab bahasa Melayu yang saya dah baca terjemahan dah tu. Tu tulisan Ustaz Hakim lah tu. Ya, terima kasih juga Ustaz kerana bersama dengan kita pada pagi ini. Tuan-tuan yang komen, Tuan Bimun, Ustaz Afiq, semuanya saya ucapkan terima kasih. InsyaAllah semoga ada rezeki untuk kita bertemu pada minggu hadapan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, boleh dapat mana? Kitab ni cetakan Jabatan Mufti Negeri Sembilan.
Ya, tuan boleh berhubung dengan Jabatan Mufti Negeri Sembilan untuk beli kitab ini ataupun apa-apa kitab yang dijual di sana. Ya, saya sekadar tenaga pengajar yang dijemput untuk mengajar kitab ini di bawah anjuran Jabatan Mufti Negeri Sembilan. Alhamdulillah. Baik tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih banyak saya ucapkan. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.